أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Syekh Abu Laith As-Samarqandi yang telah mengarang kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lupa. Seterusnya kita hadiahkan pada Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada. Seterusnya kita hadiahkan pada Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر
ربي تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan kitab Tanbihul Ghafilin yang telah dikarang kitab ini oleh Abu Laith Al-Samarqandi. Masih lagi perbincangan kita pada bab yang pertama, iaitu Babul Ikhlas ataupun bab ikhlas. Muka surat 3, perenggan yang keempat. Dinyatakan di dalam hadis qala Nabi sallallahu qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Rubba sa'imin laysa lahu hazzu min sawmihi illa al-ju' wal-'atash wa rubba qa'imin laysa lahu hazzun min qiyamihi illa as-sahru wa nasabu. Nabi kata, ada kalanya orang puasa dan tidak mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Dan ada kalanya orang bangun malam dan tidak mendapat apa-apa dari bangunnya kecuali tidak tidur semata-mata, yakni tidak mendapat pahala daripada amalnya. Abu Laith Al-Samarqandi dia datangkan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan hadis ni tuan-tuan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, rubba sa'imin laysa lahu hazzun min sawmihi illa al-ju' wal-'atash wa rubba qa'imin laysa lahu hazzun min qiyamihi illa as-sahar wan nasab. Nabi kata, ada kala orang puasa ni, Nabi kata, dan tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan ada kala orang yang bangun malam dan tidak mendapat apa-apa daripada bangunnya tadi kecuali tidak tidur semata-mata, yakni dua amalan tadi tidak mendapatkan sebarang pahala. Kenapa tak dapat pahala tuan-tuan? Kerana dia melakukan puasa tadi bukan kerana Allah. Bila puasa bukan kerana Allah, maka puasanya tu tak lebih hanya sekadar lapar dan dahaga. Begitu juga sampai tahap dia bangun malam. Nabi kata, dia bangun malam bukan kerana Allah bangun malam. Qiyamnya tu bukan kerana Allah. Bila bukan kerana Allah, maka bangunnya itu tak lebih hanya sekadar tidak tidur, tetapi tidak ada sebarang pahala dan kebaikan, rugi. Itu sebabnya daripada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahawa betapa besar dan pentingnya niat, keikhlasan yang perlu kita hadirkan. Ikhlas mata-mata kerana Allah, puasa kerana Allah, salat kerana Allah, salat berjemaah kerana Allah, makan kerana Allah, minum kerana Allah. Semuanya hidup kita jadikan tujuan dan matlamat semata-mata kerana Allah Subhanahu taala. Berkahwin kerana Allah, pergi berusaha mencari nafkah kerana Allah. Jadi apa yang kita lakukan tadi bila kerana Allah, insya-Allah di situ yang pertama sekali kita akan dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya panduan, taufik dan hidayah, pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala atas segala tindakan kita tadi. Dan yang ketiganya tuan-tuan, kita akan dapat hasil yang besar daripada apa yang kita lakukan tadi. Allah berikan sebesar-besar kebaikan, insya-Allah. Itu penting
Bila kita lakukan sesuatu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita lakukan sesuatu itu bukan kerana Allah, maka sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW itu, kalau puasanya tak lebih hanya sekadar lapar dahaga. Hari ini orang puasa tuan-tuan kepelbagaian, pelbagai. Ada orang puasa hari ini betul-betul kerana mencari redha Allah, dapat pahala, dapat kebaikan, dapat kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Tapi ada juga kalangan orang puasa kerana nak diet. Puasanya diet. Sebab apa puasa? Sebab diet. Saya datang satu contoh. Dulu tuan-tuan, waktu zaman kami belajar, jiran kami itu tuan-tuan ada seorang kakak. Satu kakak tu badan dia besar tuan-tuan, bulat, lawa, dah lah besar, lawa, cantik. Jadi kakak ni jarang dia balik. Tiba-tiba satu hari tu dia balik tuan-tuan, kurus. Sampaikan kami duk kacau dia, kakak daripada besar kurus. Mula-mula kita tak kenal, kurus tuan-tuan. Orang cantik, gemuk cantik, kurus lagi cantik. Jadi sampailah satu hari tiba-tiba kami dapat tahu kakak tu sakit. 2 minggu 3 minggu lepas tu dapat tahu dia sakit. Masuk hospital, tak sampai seminggu 2 minggu tuan-tuan, kakak tu meninggal. Jadi kami pun tanya dengan makcik tu, dengan mak dia, makcik, kenapa kakak meninggal? Rupanya tuan-tuan, selama kakak tu dia 6 bulan akhir sebelum dia meninggal tu tuan-tuan, dia berpuasa. Dia puasa. Cuma masalahnya tuan-tuan, dia puasa, bila dia buka puasa tuan-tuan, dia buka puasa dengan Maggi. Bila dia buka puasa dengan Maggi tuan-tuan, Maggi kan semua orang tahu bukan elok. Jadi akhirnya tuan-tuan, racun masuk dekat dalam darah dia. Memang dia kurus, tapi akhirnya racun masuk dalam darah dia, dia demam, racun dah tak boleh lagi nak tu lagi, habis mengebak semua sekali. Dia dapat merasa tuan-tuan tak sampai sebulan dia kurus, lalu dia meninggal dengan izin Allah SWT. Ni tuan-tuan, rugilah kita kalau kita buat sesuatu itu hanya sekadar kerana sesuatu yang kita ingini ataupun kerana makhluk. Rugi. Kerana apa tuan-tuan? Yang kita harapkan bukan hanya sekadar laba ataupun keuntungan di dunia, yang paling besar besok keuntungan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Taala sebut, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah orang buat baik tuan-tuan akan diperlihatkan di akhirat besok, dan sebesar zarah kejahatan yang kita lakukan ni tuan-tuan akan diperlihatkan besok di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua amalan kita akan diperlihatkan, bukan hanya sekadar diperlihatkan, bahkan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala sebut, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Ni tuan-tuan, balasan Allah berikan pada orang beriman yang mencarikan redha Allah ni tuan-tuan, syurga yang berlapis-lapis, bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, lalu khalidina fiha abada, kekal di dalam syurga. Lalu Allah redha ke atas mereka, mereka redha kepada Allah. Sifat ahli syurga ni tuan-tuan, zalika liman khasya rabbah, inilah sedemikian mereka yang takutkan Tuhan mereka. Itu sebabnya atas dunia ni tuan-tuan kena letak rasa takut pada Allah. Kita ni tuan-tuan, dalam diri setiap manusia ni Allah Ta'ala sertakan kepelbagaian sifat. Semua ada, sama je kita semua. Cuma lebih dan kurang bila tika mana kita letakkan sifat tadi, sama ada pada tempat yang betul ataupun tempat yang tak betul. Contohnya sifat takut. Semua kalangan kita ni ada sifat takut tuan-tuan. Cuma satu sifat takut yang ada dalam diri kita ni tuan-tuan, kita letak dekat mana? Sama ada kita letak pada Allah ataupun kita letak perasaan takut tadi pada makhluk. Kalau kita letak perasaan takut tadi pada Allah, maka dia akan mendatangkan 1001 macam kebaikan ke atas kita. Tetapi bila sifat takut tadi tidak letakkan pada Allah, diletakkan pada makhluk, maka secara tak langsung tuan-tuan, kita telah menempah kehancuran dan juga kerosakan pada diri kita dan kehidupan kita di dunia, dan lebih-lebih lagi kehidupan kita besok di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena letak perasaan takut pada Allah. Setiap langkah kita, kita takut pada Allah. Apa tanda orang takut pada Allah ni tuan-tuan?
tanda orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebut oleh para ulama dia akan datang perasaan berhati-hati. Setiap tindakannya tadi tuan-tuan, amalan dia, perbuatan dia, makan minum dia, langkah dia, semuanya itu akan dilaksanakan dalam keadaan berhati-hati, ditakuti, takut amalan tadi tidak disukai oleh Allah Subhanahu Taala, apatah lagi boleh mengundang kepada datangnya kemurkaan Allah Subhanahu Taala. Jadi ni perlu kita letak supaya ada perasaan takut. Itu sebabnya apa sekalipun sifat yang perlu kita hadirkan diletakkan pada tempat yang betul. Tu kenapa Nabi SAW tu tuan-tuan, para Nabi, para Rasul sifat dia 4. Kalau kita ngaji akidah tuan-tuan, Nabi dan Rasul ni tuan-tuan, ada sifat wajib ke atas dia 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq membenarkan, dan dia benar, dan dia membenarkan apa yang datang daripada Allah. Dia benar dan dia membenarkan. Amanah, dia amanah. Apa yang dilaksanakan, apa yang diutarakan, apa yang disampaikan, apa yang ditetapkan, maka semuanya atas ketetapan Allah. Dia tak akan buat sesuatu perkara kecuali segala-galanya telah Allah perintah. Itu sebab kalau kita lihat Nabi SAW pernah melalui satu situasi waktu pulang daripada Isra' dan Mi'raj. Maka ketika tu pembesar-pembesar Quraisy ni tuan-tuan, musyrikin Mekah datang menemui Nabi SAW bila dengar Rasulullah pulang daripada Palestin dan Mi'raj, naik ke langit bertemu dengan Allah. Lalu ketika tu mereka kata, wahai Muhammad, kalau benarlah kau datang daripada Palestin dalam keadaan semalam, maka ceritakan kepada kami tentang perihal keadaan Masjidil Aqsa. Nabi SAW ketika tu tuan-tuan diam. Nabi diam. Kenapa? Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni dia tak akan menuturkan kecuali wahyu daripada Allah. Dia tak akan bercakap atas hawa nafsu, suka-suka, tidak. Tapi tuan-tuan, sampai hampir 2 minggu Nabi menanti-nantikan jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada jawapan. Sehinggakan ketika tu di Mekah tuan-tuan, keadaan sangat-sangat menakutkan bagi muslimin, kaum muslimin, para sahabat ni, mereka semua dalam keadaan kecut perut. Kenapa? Kerana musyrikin Mekah ni dah mula mainkan isu bahawa aku dah kata dah Muhammad dia menipu. Ada ke satu malam dia pergi Masjidil Aqsa, naik ke langit bertemu dengan Allah, tengok dah 2 minggu dia tak boleh. Tapi tuan-tuan, memang di situ Allah Ta'ala nak ajar pada Nabi SAW sampai tiba masa Jibril AS berlari-lari tuan-tuan daripada syurga datang menemui Nabi SAW. Turun tuan-tuan menemui Nabi. Yang pertama sekali Jibril kata, wahai Muhammad, Allah sampaikan salam pada engkau. Dan yang kedua, wahai Muhammad, Allah tegur engkau. Kenapa? Kerana ketika musyrikin Mekah datang bertanyakan tadi, Nabi berikan jawapan. Nabi kata apa? Nanti akan kuberitahu, menantikan wahyu dari Allah, tanpa menyertakan kata-kata itu dengan perkataan insya-Allah. Insya-Allah. Allah tegur Nabi. Sebab Nabi berjanji dalam keadaan tidak memulakan dengan kata-kata insya-Allah. Insya-Allah. Yang Allah Ta'ala ajar pada kita dalam suratul Kahfi. Nabi kata apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ay yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jangan kamu katakan sesuatu besok aku nak buat. Jangan kamu katakan besok aku nak buat sesuatu illa ayyasha Allah, kecuali kamu katakan insya-Allah. Insya-Allah. Jadi daripada peristiwa tadi Allah Ta'ala tegur Nabi. Dan secara tak langsung sebenarnya Allah Ta'ala nak ajar pada kita bahawa setiap kata-kata ataupun janji, perancangan yang hendak kita lakukan sesuatu perkara itu mestilah mulakan dengan insya-Allah. Insya-Allah, jika dikendaki oleh Allah SWT. Akhirnya tuan-tuan, Jibril datang yang ketiganya, wahai Muhammad, himpunkan seluruh mereka yang bertanya kepada engkau, Muhammad. Rasulullah perintah para sahabat supaya panggil musyrikin Mekah yang bertanyakan tentang perihal keadaan Masjidil Aqsa ni. Himpunkan tuan-tuan penduduk Mekah. Lalu Jibril ketika itu berada di hadapan Nabi SAW dan dia buka tuan-tuan. Nampak ilmu Allah. Ilmu ataupun teknologi Allah SWT yang telah diguna 1400 tahun dulu. Kalau hari ni tuan-tuan kita apa? Hologram yang buka. Dibuka tuan-tuan. Jibril buka. Bila musyrikin tanya saja, wahai Muhammad, ceritakan kepada kami
tentang perihal berapa pintu Masjidil Aqsa. Dia tanya berapa pintu Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, berapa tahun dah semayang kat Masjid Hidayah? 5 tahun? 10 tahun? Berapa pintu yang ada di dalam Masjid Al-Hidayah? Berapa je? Tak bilang. Cuba bayangkan tuan-tuan, Nabi datang tuan-tuan tak sampai berapa minit, ditanya berapa pintu, ditanya berapa tiang. Soalan yang kedua, berapa tiang yang ada di dalam masjid. Bila dia tanya saja tuan-tuan, Jibril ketika tu dia buka gambaran. Bila tanya tentang pintu, Jibril pun tunjuk pintu yang ada di Masjidil Aqsa. Nabi pun SAW melihat gambaran yang telah diberikan oleh Jibril AS tadi dan dijawab dengan tepat. Kemudian tuan-tuan ditanya tentang tiang. Jibril buka pula tuan-tuan gambaran lagi bagaimana tiang, keadaan tiang dan berapa jumlah tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Ditunjuk kiri, kanan, pusing semua sekali. Nabi tengok dengan izin Allah SWT. Akhirnya Nabi jawab. Soalan-soalan yang diberikan oleh musyrikin Mekah tadi tuan-tuan diajukan kepada Nabi SAW dengan izin Allah SWT, boleh jawab dengan tepat sekali, tanpa ada sedikit pun keraguan. Tetapi akhirnya tuan-tuan tidak beriman juga mereka tersebut. Kenapa? Persoalan dan pertanyaan tadi tak lebih hanya sekadar nak memperkecil-kecilkan Nabi SAW. Itu sebabnya tuan-tuan, kita hidup ni kalau nak mencari kebenaran, insya-Allah Allah akan bagi. Tapi masalahnya tuan-tuan, persoalan dan pertikaian yang sering kali kita bangkitkan tak lebih hanya sekadar untuk menguji ataupun nak mempermain. Akhirnya Allah Ta'ala tutup segala kebenaran, taufik dan hidayah. 2. Ketiga, tabligh. Nabi menyampaikan, siddiq, amanah, tabligh, menyampaikan. Ini sifat Nabi, sifat para Nabi, para Rasul, iaitu mereka tak akan menyimpan sesuatu perkara yang datang daripada Allah SWT. Semuanya disampaikan. Tidak kiralah di mana golongan, siapa sahaja, setiap lapisan tuan-tuan, maka akan sampailah dakwah daripada Nabi SAW. Dan yang keempat, fatanah. Apa yang dikatakan fatanah? Kebijaksanaan, bijaksana. Nabi tak cerdik. Nabi ummi, dia tak boleh membaca, tak boleh menulis, tak cerdik kalau bahasa kita. Tapi Nabi bijaksana. Bijaksana ni apa tuan-tuan? Meletakkan sesuatu betul-betul pada tempat dia. Kalau kata marah, marah yang betul. Betul-betul waktu tu, tempat tu, suasana tu, keadaan tu, orang yang patut dimarah. Kalau kata cemburu, cemburu yang tepat. Kalau kata tidak sabar sekalipun, tidak sabar yang tepat. Itu sebabnya tuan-tuan, kebijaksanaan itu sangat-sangat diberi penekanan oleh Allah SWT dan juga para Nabi dan Rasul. Penting bijaksana. Kita hari ini tak tuan-tuan. Kita yang sangat-sangat kita berikan penekanan pada anak-anak kita tuan-tuan, cerdik. Bagi makan susu, nak cerdik. Bagi makan kismi, nak cerdik. Sedangkan dalam Islam sendiri telah mengajar kepada kita bagaimana Allah SWT berikan penekanan kepada para Nabi dan para Rasul, iaitu bijaksana. Sebab orang dulu-dulu tuan-tuan dia ngaji tak tinggi. Tok kita, nenek kita, kalau ingat lagi, tok dulu tuan-tuan dia ngaji tak tinggi. Tapi orang dulu tuan-tuan dia bijaksana. Dia dapat melalui kehidupan dengan baik, mengikut aliran dengan baik. Padahal ngaji tak tinggi, CJ tak ada. Sekolah rendah, kadang-kadang menasah. Kalau bahasa kita dulu, orang ngaji menasah aja, bawa kitab kuning, kulu kiling. Tapi boleh jaga anak sampai 10 orang, anak boleh jadi tuan-tuan. Orang yang betul-betul baik, ada adab, ada akhlak. Kenapa tuan-tuan? Kerana kebijaksanaan ini, dia bukan datang daripada sekolah, dia bukan datang daripada universiti, dia bukan datang tuan-tuan daripada sertifikat, tetapi dia datang daripada nasihat menasihati, ingat mengingatkan, tegur menegur. Itu sebab Allah SWT sebut sendiri, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik manusia. Siapa yang sebaik-baik manusia ni? Khaira ummatin ukhrijat linnas, yang mengeluarkan manusia. Maksud mengeluarkan manusia itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, iaitu mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman dengan Allah SWT. 3 tuan-tuan, mengeluarkan manusia dengan 3 keadaan
iaitu mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada melakukan kemungkaran, dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ni ada beberapa tingkatan. Daripada skop sekecil-kecil skop, iaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam bentuk ataupun dalam skop yang paling kecil, iaitu diri kita sendiri. Ya Allah Taala sebut tadi tuan-tuan, ya, Allah Taala sebut illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mengingatkan tentang kebenaran dan mengingatkan tentang kesabaran. Tu mengingat tu skop paling kecil sekali. Tegur menegur bahasa kita. Nasihat menasihati. Kalau bahasa paling ganas sekali, bebel. Dulu bebel. Mak-mak dulu bebel. Itu sebabnya tuan-tuan, salah satu daripada gerak kerja orientalis barat nak merosakkan masyarakat Islam ni tuan-tuan, ialah masyarakat mereka berusaha supaya masyarakat Islam ini meninggalkan kerja-kerja tegur menegur, terutamanya dalam masyarakat kecil yang dipanggil keluarga. Kita hari ini mak terutamanya yang paling dekat dengan anak, yang kedua ayah. Jadi kerja-kerja tegur menegur ni dah tak ada. Kenapa tuan-tuan? Dah terlalu penat. Kita duduk kerja, suami kerja kat luar, penat. Kemudian tuan-tuan, tak cukup pula keperluan, isteri terpaksa keluar rumah bekerja. Dan akhirnya mereka yang patut duduk dalam rumah memberikan pentarbiahan dan pendidikan tadi, tidak ada lagi berlaku di dalam rumah. Akhirnya tuan-tuan, masyarakat kecil keluarga tadi rosak. Anak lebih lama ataupun membesar dengan gadget dibandingkan bebelan mak-mak tadi. Itu sebabnya pembentukan anak yang Nabi SAW sebut bermula daripada rumah itu tidak berlaku, dan akhirnya masyarakat rosak. Hari ini berlaku. Hari ini sangat-sangat berlaku. Masyarakat tidak ada, anak-anak kita tuan-tuan, dia tak ada jati diri. Tak ada jati diri. Sampai ke usia 27, 28 kalau kita tanya, Syekh, kenapa tak kahwin lagi? Susahlah. Macam mana nak kahwin? Sedangkan nak kena ada kerja tetap, nak ada rumah. Tuan-tuan, satu hari, ni pengalaman saya sendiri. Cuba tuan-tuan bayangkan, satu hari tuan-tuan saya naik kapal terbang, balik ke Aceh. Saya kalau naik kapal terbang ni tuan-tuan, saya suka tidur. Saya akan ambil kerusi, duduk kat tingkap, saya tidur. Jadi satu hari tuan-tuan, bila dah naik kapal terbang, saya pun duduk, saya pun letak kepala nak tidur. Tiba-tiba ada seorang adik ni tuan-tuan, dia cuik kaki saya. Bila dia cuik kaki saya tuan-tuan, dia tanya saya angkat kepala, kenapa dik? Dia kata, abang nak pergi mana? Hati tu dah mula tak sedap. Kita nak rehat, orang ni kacau pula. Jadi bila dia dah tanya tu, dalam keadaan kita marah tuan-tuan, kita pun jawab, abang rasa flight ni kalau tak silap rasanya pergi Aceh. Dia tanya lagi, abang buat apa? Ya Allah, saya katalah hati budak ni betul-betul tak kerti bahasa ni. Akhirnya dia berbual, tanya, saya buat apa, kenapa begini, apa semua sekali. Isteri, anak, semua dia tanya tuan-tuan. Last sekali saya tanya dia, kamu pergi ke Aceh buat apa? Belajar. Dia kata belajar tuan-tuan, degree tahun akhir pengajian Islam. Cuba tuan-tuan dengar betul-betul. Ni tuan-tuan pegang betul-betul. Pengajian tahun akhir, pengajian Islam tahun akhir. Saya tanya berapa umur? 27 tahun. Umur 27. Jadi dia dah tanya saya daripada A to Z tuan-tuan, berapa orang isteri, berapa orang anak, semua dia tanya. Jadi saya pun tanyalah, dah 27 tahun akhir ni tak kahwin lagi ke, saya kata. Tuan-tuan dengar apa jawapan dia. Dia kata, susah lah bang. Saya kata, kenapa susah? Yelah, nanti besok bila kahwin saja, dia kata, nak kena fikir macam mana nak sediakan rumah, macam mana nak belanja isteri, besok kalau ada anak pula, dia kata, pampers anak, susu anak. Saya tanya tuan-tuan, patut ke jawapan itu dilontarkan oleh seorang pengajian Islam tahun akhir? Patut ke tuan-tuan? Patut ke Ji? Patut ke? Ni cuba tuan-tuan bayangkan. Saya masa tu tuan-tuan terkejut. Dengan jawapan itu saya terkejut. Sampai saya terlancar. Kalau orang Perak kata terlancar bercakap. Saya kata, Syekh, entah punya Tuhan ni tak kerti bagi makan entah.
Entah punya Tuhan ni tak reti bagi makan entah. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita ni tuan-tuan belajar untuk bina iman, keyakinan akidah kita dengan Allah. Amalan ibadah yang kita lakukan ni pula tuan-tuan untuk membawa kesempurnaan hubungan kita dengan Allah. Tapi tapak dia tuan-tuan mesti dimula dengan ilmu. Tapi kalau dah sampai pengajian Islam tahun akhir tuan-tuan, dia boleh jawab macam tu tuan-tuan. Ini bukan anak tadika. Ini bukan anak pasti, bukan anak sekolah rendah tuan-tuan. Ini degree tahun akhir. Kalau degree tahun akhir tuan-tuan, beginilah akidahnya tuan-tuan, macam mana dia balik nak tanamkan akidah kepada masyarakat. Kalau dia sendiri tuan-tuan melangkah hidup dia, meniti kehidupan dalam keadaan keraguan tuan-tuan, tidak ada jati diri iman yang benar-benar baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana dia nak tanam iman pada masyarakat? Cuba bayangkan tuan-tuan. Dia boleh jawab macam tu. Hari tu memang silap langkah lah dia. Cuba bayangkan sejam setengah perjalanan tu tuan-tuan, 10 minit dia ganggu saya, 1 jam 20 minit lagi tuan-tuan, saya brainwash dia. Saya kata teruk yang tanya akidah ni. Sebab apa jadi sedemikian tuan-tuan? Ini salah satu saya katakan kejayaan orientalis barat bila meletakkan mengaji kerana certificate. Kerana certificate. Kerana sehelai kertas, kerana keputusan, kerana kerja. Ini kejayaan besar tuan-tuan. Akhirnya sekalipun pengajian Islam tapi tak berjaya menanam dan membina keimanan yang sebenar-benarnya yang dikendaki oleh Allah SWT atas setiap orang yang menuntut ilmu. Itu sebabnya ikhlas tu penting. Ikhlas tu sangat penting tuan-tuan, sangat-sangat penting. Kerana apa? Dengan niat yang baik, tujuan matlamat yang betul-betul benar tuan-tuan, akan membentuk apa yang diniatkan tadi. Sekalipun solat, tapi kalau solat dia tu tuan-tuan bukan matlamat yang betul, keikhlasannya tak jelas, tak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT, sekalipun solat dia tak akan ada ataupun tidak akan berlaku pembinaan yang sepatut dibina bagi diri seorang muslim yang melaksanakan solat. Itu sebabnya ulama sebab apa tuan-tuan, bila orang solat saja, terutamanya solat, umumnya ibadah, apa sekalipun kebaikan yang kita buat, terutamanya solat, maka setidak-tidaknya tuan-tuan seorang tu dia akan dapat lepas dia salam, solat saja salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, setidak-tidak dia akan dapat 3 benda. 3 perkara tuan-tuan dia akan dapat. Pertama sekali tuan-tuan, dia akan dapat keimanan yang benar-benar baik pada Allah SWT. Apa tanda iman yang baik tuan-tuan? Dia tak akan mendepani kehidupannya dalam keadaan ragu dan menakutkan, ataupun dalam keadaan rasa sanksi tuan-tuan. Ni macam mana besok, lusa macam mana, tulat macam mana, kalau tak begini macam mana, gini macam mana. Kenapa? Tak akan timbul benda-benda persoalan begini, kerana dia yakin bahawa hidupnya tuan-tuan berjalan atas qada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan Allah. Tak akan timbul rasa risau. Kerisauan itu tidak akan ada, kerana dia yakin Allah yang jaga dia, Allah yang uruskan dia. Iman. Yang kedua tuan-tuan, bila dia solat bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tuan-tuan, perkara kedua yang dia akan dapat, semakin taqarrub ilallah, hati dia tuan-tuan semakin dekat dengan Allah SWT. Tandanya di mana tuan-tuan? Ulama sebut tandanya bila tika mana setiap amal perbuatannya dia akan mulai dengan mengingati Allah dan sudahi perbuatan tadi dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa tuan-tuan? Contoh paling dekat makan. Waktu kita nak makan, lapar tak? Lapar. Waktu lapar tadi tuan-tuan, baca doa tak? Baca doa. Baca doa kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Semua baca doa. Kalau kat kedai lagi kelakar tuan-tuan, pakai tudung ke, pakai skirt ke tuan-tuan, pakai seluar pendek pun baca doa. Alhamdulillah. Satu amalan yang baik. Maknanya dia ingat Allah. Walaupun kita tengok macam tak tally tuan-tuan dengan dia baca doa dengan pakai seluar pendek tu. Tapi tuan-tuan, berapa ramai orang yang lepas makan, kenyang perut dia tuan-tuan, dia boleh baca doa. Cuba ingat balik, pukul 6 petang tadi tuan-tuan, kita makan, baca doa tak? Baca. Tapi berapa ramai kalangan kita tuan-tuan lepas makan boleh baca doa. Sebab apa tuan-tuan? Sifat manusia kebiasaannya, bila dia lapar, susah, pahit, perit, dia akan cari Allah. Mudah dia cari Allah.
Tapi bila dia susah, bila dia senang tuan-tuan, kenyang, maka mudah dia leka dan lalai daripada mengingati Allah. Itu sebabnya bila seorang tu dia solat, terutamanya ibadah-ibadah yang lain tu selesai saja, perkara yang kedua dia akan dapat tuan-tuan taqarrub ilallah. Hati dia dekat sangat dengan Allah SWT. Dekat. Yang ketiga tuan-tuan, semakin khauf. Apa maksud khauf? Semakin takut, semakin dia beribadah, semakin takut dalam diri daripada Allah. Tandanya di mana tuan-tuan? Ulama sebut tandanya iaitu setiap amalan, perbuatan, tindakan, langkah dia dalam keadaan berhati-hati. Keadaan berhati-hati. Dia nak makan, dia berhati-hati, Allah Ta'ala redha ke, Allah Ta'ala suka ke tak. Dia takkan ada istilah dalam kehidupannya tuan-tuan, suka hati aku. Kenapa ambil benda ni? Suka hati akulah. Kenapa buat macam ni? Suka hati akulah. Takkan ada episod suka hati aku dalam hidup dia. Kerana apa? Kerana setiap tindakannya itu dia laksanakan dalam keadaan berhati-hati. Kerana apa? Kerana dia takut pada Allah SWT, takut Allah tak redha, Allah marah, apatah lagi Allah murka. Ni tuan-tuan. Tapi kalau katalah ulama sebut 3 perkara ni tak ada. Dia semayang. Dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi masih lagi tuan-tuan jalani kehidupannya penuh dengan maksiat. Tidak ada 3 sifat tadi tuan-tuan. Ulama sebut ada 2 perkara yang menjadi terhambat seorang itu mendapati 3 perkara tadi. Yang pertama tuan-tuan, ulama sebut punca yang pertama bila ke mana dia buat satu perkara itu dalam keadaan jahil. Dia solat dalam keadaan jahil, tidak menepati ataupun berpandukan kepada ilmu pengetahuan. Dia tak tahu mana rukun solat, dia tak tahu perkara wajib solat, dia tak tahu syarat sah solat, dia tak tahu perkara makruh, dia tak tahu perkara yang membatalkan. Maka solatnya tak lebih hanya sekadar tuan-tuan ikut-ikutan, hanya sekadar adat. Bila ditanya mana takbiratul ihram, dia pun tak pasti mana takbiratul ihram. Bila ditanya mana berdiri tegak, dia pun tak tahu mana berdiri tegak. Maka dilaksanakan tadi hanya sekadar ikut-ikut ataupun dalam keadaan jahil. Akhirnya tuan-tuan, ibadahnya seperti mencurah air di atas daun keladi, tak lebih daripada itu. Sebab penting ilmu, sangat-sangat penting. Ya Allah Ta'ala turunkan wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya Allah Ta'ala bicara tentang ilmu. Allah Ta'ala tak bicara tentang tauhid. Allah Ta'ala tak bicara tentang dirinya. Yang sepatut kalau kita fikir logik akal, Allah Ta'ala turunkan suratul Ikhlas dulu kerana memperkenalkan Allah kepada kita. Tapi tak, Allah Ta'ala turunkan suratul Alaq nak gambarkan kepada kita tuan-tuan betapa besar dan pentingnya ilmu pengetahuan. Sangat-sangat penting. Ya, kita hari ini tuan-tuan, lemahnya umat Islam ini puncanya daripada kejahilan. Dijauhkan masyarakat daripada ulama, ditakut-takutkan dan sebagainya tuan-tuan. Yang kedua, punca. Kenapa kita tak dapat 3 perkara tadi? Punca yang kedua tuan-tuan, sebab dia laksanakan amalan tadi dalam keadaan tidak ada ikhlas. Kalau bahasa kita, riak. Riak lawannya ikhlas, ikhlas lawannya riak. Dia buat semayang, datang semayang, tapi semayangnya bukan sebab perkara ataupun sebab kerana Allah. Ada sebab lain. Kalau tak pergi semayang kat masjid, kan susah lepas isyak nak keluar ngeteh. Jadi alang-alang pergi semayang maghrib, tunggu isyak, lepas isyak ngeteh. Sebab kalau nak minta izin lepas isyak memang tak keluar tuan-tuan. Jadi keluar awal-awal. Rumah pula kalau kata pergi semayang tak ada hal. Tapi balik tuan-tuan cuba bayangkan, rumah 3-4 kali buka tingkap rumah tu tuan-tuan, tengok masjid dah tutup, gelap aja. Tapi suami dia tak balik-balik. Telefon tak buka, off handphone. Balik pukul 12 tuan tanya kenapa tak buka handphone. Dia kata bateri habis. Abang pergi mana? Pergi ngeteh dengan imam. Imam pula kena. Sian imam. Ni tuan-tuan bayangkan, habis, hancur semua tuan-tuan. Itu sebabnya berhati-hati. Waqi' meriwayatkan, azan ke? Belum lagi. Waqi' meriwayatkan daripada Sufyan, daripada Habib, daripada Abi Saleh berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, saya berbuat satu amal yang saya sembunyikan, kemudian diketahui oleh orang, maka saya berasa senang. Apakah masih mendapat pahala?
Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laka fihi ajrus sirri wa ajrul alaniyati. Nabi kata, ya, bagimu pahala rahsia dan juga terang. Jadi tuan-tuan, Waqi' meriwayatkan daripada Abu Sufyan, daripada Habib, daripada Abi Saleh. Dia kata bahawa pernah satu hari seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, aku buat satu amalan dan kusembunyikan amalan tadi. Maknanya dia tak tunjuk-tunjuk amalan dia. Tapi tuan-tuan, satu ketika amalan aku tu diketahui oleh orang lain. Bukan dia cerita, dia tak cerita pun, tapi diketahui, tiba-tiba diketahui oleh orang lain. Lalu bila diketahui oleh orang lain tu, aku rasa senang. Dia risau kat situ. Titiknya tu tuan-tuan kat situ. Bila orang lain dapat tahu saja, hati dia rasa senang. Dia takut-takut dengan dia rasa senang atas orang lain tahu amalan dia tadi tuan-tuan. Takut-takut amalan tadi tidak diterima oleh Allah SWT. Lalu Nabi jawab, ya. Nabi jawab, ya, amalan tadi masih lagi mendapat pahala. Laka fihi ajrus sirri wa ajrul alaniyati. Nabi kata, yang penting kita sorok. Kita dah sorok dah, tapi kalau Allah Ta'ala nak buka, maka itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting jangan sampai kita yang tunjuk-tunjuk. Jangan kita pula tuan-tuan nak bagi masuk duit dekat dalam tabung tu tuan-tuan. Masuk duit dalam tabung, tapi kamera dia tu tuan-tuan sampai 4 kamera, depan, belakang, kiri, kanan tuan-tuan, live Facebook, TikTok, semua sekali siap tuan-tuan. Semua orang tahu. Yang tu memang awal-awal lagi ditolak oleh Allah SWT. Tapi tuan-tuan, dia ambil masuk sikit tabung. Dia nak datang ke tabung tu pun tuan-tuan menggigil-gigil. Gigil, dia pandang kiri kanan. Rupa-rupanya selama ni tuan-tuan, bertahun-tahun dia bisi tabung tadi, ada seorang hamba Allah duduk kat penjuru masjid tu memandang je. Kali sampai satu masa dia cerita, Syekh, ente tahu tak, tiap-tiap pagi habis sembahyang subuh, Haji ni memang perasan dia akan duduk dekat tabung tu, dia akan masuk duit. Jadi gegel satu taman desa Coalfield. Bising tuan-tuan. Tiba-tiba berita tu rupanya sampai kat Haji tadi. Lalu Haji tu pun terasa senang. Rasa senang tu takut-takut pahala tadi ditolak. Nabi kata, dak, kamu dah suruh selesai. Pahala kamu menyuruh dapat pahala, kamu secara terang tadi pun juga dapat pahala. Abu Laib berkata, diketahui orang sehingga ditiru, maka ia mendapat pahala kerana beramal dan mendapat pahala kerana ditiru. Dua pahala. Abu Laib Samarqandi kata apa? Dia kata, amalan kita yang diketahui oleh orang lain, lalu orang lain kita ditiru. Pertama, kita akan dapat pahala atas amalan tersebut. Yang kedua, kita dapat pahala atas orang lain meniru amalan tadi. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Nabi kata, siapa yang memberi contoh kebaikan, maka ia mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya hingga ke hari kiamat. Dan siapa yang memberi contoh kejahatan, maka ia mendapat dosa dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya hinggalah sampai hari kiamat. Nabi kata, ini Nabi sebut. Nabi kata, siapa yang buat baik lalu orang meniru, lalu dia dapat pahala atas kebaikan yang dia buat, kemudian dia akan dapat pahala atas orang yang meniru perbuatannya tadi. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Apa maksud sampai kiamat tuan-tuan? Saya masuk duit kat dalam tabung, contoh. Saya masuk duit dalam tabung. Haji nampak, lalu Haji pun dia pun masuk duit dalam tabung sebab dia tengok saya masukkan duit tabung. Lalu Haji pula tadi ada Haji sebelah lagi. Tak cukup dengan Haji yang ada kat dalam ni semua masukkan duit, kemudian anak cucu, anak pula belajar duit masuk tabung. Sebab apa? Dia tengok bapak dia masukkan duit tabung. Kemudian sampaikan anak tadi pula mengajar pula masukkan duit dalam tabung pada anak dia pula. Sampai anak dia. Semua tuan-tuan orang yang selagi mana buat atas sebab meniru perbuatan tadi tuan-tuan, maka ketika itu semua tu tuan-tuan akan dapat pahala tanpa sedikit pun kurang. Tanpa sedikit pun kurang tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama perlu diingat. Nabi kata apa? Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang buat satu kejahatan lalu orang tiru,
Maka yang meniru macam tadi juga tuan-tuan, dosa tu akan dapat tuan-tuan. Contohnya apa tuan-tuan? Contoh. Ni contoh tak ada kena-mengena yang hidup dengan mati. Contoh rokok. Kita isap rokok. Tiba-tiba kawan kita tuan-tuan, sedap tak? Sedap. Rasa lah. Dia tak pernah isap rokok, kita bagi dia isap. Lepas tu tuan-tuan, bawah dia pula, dia balik, dia isap rokok tuan-tuan, nak dia pula tiru dia, nak isap rokok. Cuba bayangkan tuan, penat nak jawab. Sakit tuan-tuan. Mencuri, mengumpat. Berhati-hati tuan-tuan. Itu sebabnya kalau buat jahat, jangan tunjuk. Sebab Allah dah amalkan sistem MLM ni dah lama dah tuan-tuan. MLM ni dah lama dah Allah buat. Cuma kita tiru tuan-tuan dekat bisnes. Tapi bisnes tak jadi. Azan. Allahu Akbar, Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Jadi tuan-tuan, daripada hadis yang diberikan peringatan oleh Nabi SAW kepada kita, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ni tuan-tuan boleh diingat.
Ini salah satu peringatan untuk membuatkan kita rasa takut dan juga lebih berhati-hati setiap amalan kita. Takut-takut kalau katalah amalan tu tak baik tuan-tuan, ada orang lain tiru. Bila orang yang tiru tu pula kita takut tak boleh nak sekat. Ada pula anak dia, cucu dia, kemudian esok tuan-tuan, sampai bila? Sampai hari kiamat. Jadi bila setiap perbuatan, tindakan yang kita nak buat tadi, gunakan akal yang dipandukan dengan ilmu, ditimbang dengan baik, supaya tindakan kita tadi betul-betul tindakan yang membuahkan kebaikan ataupun benda yang baik, perkara yang baik yang Allah redha, yang Allah suka. Itu sebabnya kita diajar supaya mengetahui tentang apa sekalipun amalan ataupun tindakan perbuatan yang betul-betul Allah redha, dan juga mana satu lagi perbuatan yang Allah Ta'ala tidak redha, yang boleh mengundang kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di situ sahaja sudah cukup memberikan satu motivasi dan kekuatan kepada kita, supaya setiap langkah dalam kita meniti kehidupan ini benar-benar dalam keadaan berhati-hati dan jangan sembrono, kerana ditakuti, takut besok ada yang mewarisi, yang meniru dan mewarisi, dan akhirnya tuan-tuan, laba ataupun kejahatan dosa tadi berterusan inayah kepada kita, dan Allah beri pelihara kita daripada sesuatu yang tidak baik ataupun sesuatu perkara yang boleh mengundang kepada kemurkaan Allah SWT. Semoga kita, pasangan kita, anak keturunan, jiran, masyarakat, kerabat, seluruh kaum muslimin dan muslimat tuan-tuan mendapat kebaikan di dunia dan lebih-lebih lagi kebaikan di akhirat. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjukkan kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih, kafarah dan salat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.